Boleh kan? InsyaAllah lah. Okey, bukan. Dan insyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati kita kerana diberikan peluang kepada kita untuk sama-sama berkumpul. Kita dihidupkan sekali lagi pada hari ini dalam keadaan kita beriman, dalam keadaan kita beramal. Maka marilah sama-sama kita mengambil peluang kehidupan kita yang ada pada hari ini. Satu lagi hari Allah beri, kita tak tahulah sampai bila. Mungkin hari ini hari terakhir kita. Mungkin hari ini hari yang akan kita berhadapan dengan kesusahan. Mungkin hari ini kita akan berhadapan dengan sesuatu yang baik, yang kesenangan. Dan kalau kesusahan, kita nak kena sabar. Kalau satu yang mudah, yang senang, kita nak kena rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaulah Allah izin hari ini hari terakhir, maka kita nak bersedia dalam keadaan sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbaiki diri kita ni. Kerana dalam tarbiyah Islam, perkara yang paling penting ialah hati. Kan? Apa yang ada dalam hati kita. Ala fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhat jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Pada tubuh badan manusia itu ada seketul daging yang baik-baiklah semuanya, rosak-rosaklah semuanya. Itulah yang digambarkan sebagai hati. Dan hati itulah sesuatu yang menjadi pandangan Allah. Dan innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi gambarkan kepada kita sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya Allah tidak melihat apa yang ada pada tubuh badan kamu, apa yang ada pada fizikal, pada luaran. Tetapi Allah melihat kepada apa yang ada dalam hati kamu dan apa yang ada di dalam niat-niat kamu. Dari situlah kita kena rasa setiap perkara yang kita lakukan dia ada dua amal. Yang pertama amal zahir. Amal zahir ni yang kita nampak. Dan yang kedua ialah amal batin, amal hati. Amal hati ni apa yang kita niatkan, apa yang kita rasakan dalam hati kita. Jadi sebab itulah antara dua-dua amal ni, dua-dua ni penting. Tetapi yang paling penting, lebih penting ialah amal hati. Maka sebab itu setiap yang kita lakukan mestilah kita sasarkan kepada hati kita. Kalau kita solat, kita sasarkan kepada hati kita. Kalau kita baca Quran, kita sasarkan pada hati kita. Kalau kita solat, kita bekerja, kita bergaul, berkawan dan sebagainya, semua kita tengok hati kita. Di mana keadaan hati kita. Orang yang mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah, berhadapan dengan suasana-suasana yang ada, maka dia akan sentiasa melihat hati dia.
suasana taubat. Suasana taubat. Jadi nombor satu, suasana tarbiyah ni ialah suasana taubat. Ini pintu masuk dan juga pintu keluar. Pintu masuk ni maknanya bila kita meletakkan hati kita sentiasa dalam keadaan menyesal dengan dosa. Bertaubat pada Allah. Kita menyesal dengan kelemahan kita. Menyesal. At-taubah nadamah. Taubat itu adalah penyesalan. Jadi bila kita menyesal dengan dosa-dosa kita sentiasa, kita memperbaiki kelemahan kita, maka itu tandanya kita masuk ke dalam tarbiyah. Kita masuk di dalam proses. Tapi kalau kita tidak ada penyesalan dengan dosa kita, kita buat dosa, kita tak rasa menyesal. Kita buat dosa, tak rasa nak bertaubat. Maka itu adalah jiwa yang keras, jiwa yang rosak. Walaupun kita semayang, puasa, walaupun pergi program, kusrah, halaqah dan sebagainya, baca Quran dan tafsir, tapi kalau hati kita tidak ada perasaan untuk bertaubat pada Allah, tidak ada perasaan untuk nak menyesali kelemahan, memperbaiki diri, maka itu adalah pintu keluar tarbiyah. Bila kita memandang ringan sahaja kepada dosa kita, bila kita cenderung kepada dunia, itu adalah merupakan tanda-tanda kita berada dekat pintu dah. Dekat pintu nak keluar daripada tarbiyah. Jadi pintu masuk tarbiyah tu prosesnya at-taubah. At-taibun, al-abidun, al-hamidun kan. Ini sifat-sifat orang yang telah dibeli oleh Allah. Orang yang telah mendapat satu package yang terbaik, iaitu dia duduk dalam perjuangan. Jadi sifat dia yang nombor satu at-taibun. Jadi ulama gambarkan at-taibun ni, orang yang bertaubat ni, taubat tu pintu. Sebab ada pintu masuk ke tarbiyah, masuk ke dakwah, ataupun perjuangan, jihad, ataupun pintu keluar. Kat mana dia punya tandanya? Kan, tandanya yang pertama sekali, kalau orang tu dia masuk dalam tarbiyah, maka dia akan menyesal dosa dia. Dia menyesal kelemahan dia. Dia sensitif dengan keaiban dia. Dia akan sensitif dengan keaiban dia. Dia tengok kelemahan dia, dia sensitif, dia menyesal, dia baiki. Kalau hari ini sama dengan semalam, maka dia rasa dirugi. Sebab tanggungjawab semakin besar. Ini pintu masuk tarbiyah. Dan bila dah masuk dalam tarbiyah, dah menjadi orang yang berjalan dalam tarbiyah, kalau ulama sufi dipanggil salikin, orang yang berjalan. Dan dalam proses tarbiyah itu, maka akan sampai satu tahap di mana dia rasa benci dengan dosa, benci dengan kelemahan. Tetap ada kelemahan tu, tetap ada kita kata dosa-dosa, tapi dia rasa benci. Perasaan benci, tak mau dah. Dia bukan menyesal lagi, dia benci. Sehingga akhirnya dia akan menjauhkan benda itu. Ini tahap kedua, taubah, yang mana menunjukkan dia sedang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai peringkat Allah menjadikan dia seorang yang bukan saja benci, menyesal dengan dosa, tetapi dia mendapat jiwa yang tenang, mutmainnah. Orang yang tenang bersama Allah, tenang bersama kita kata amalan-amalan yang soleh. Dan jiwa yang mutmainnah ini ialah jiwa orang yang dia seronok berjuang, dia seronok berdakwah, dia seronok beramal, dia seronok duduk dalam tarbiyah. Jadi bila dia duduk dalam keadaan seronok dengan tarbiyah tu, seronok baca Quran, seronok solat, seronok bangun malam. Kalau bangun malam ni, dia ternanti-nanti pukul 3 pagi. Tunggu-tunggu pukul 4 pagi. Paling-paling pun pukul 4, pukul 5 pagi. Dia nanti-nanti. Bila bangun tu, alhamdulillah, seronok sangat. Macam orang suka makan tom yam, kan? Dia dapat tom yam, seronok. Orang suka makan durian, ada orang hadiahkan dia ada durian. Orang yang seronok dengan amal, kan? Dia ternanti-nanti sehingga kan bila Allah anugerahkan dia terjaga malam. Jaga malam. Boleh bangun malam. Boleh solat. Boleh bertaubat.
dia rasa tenang, rasa seronok. Itu dipanggil jiwa yang mutmainnah. Kan? Jiwa yang mutmainnah ini dia benci dengan dosa, kelemahan, dan kemudian dia menyesal tadi, kemudian dia rasa tenang dengan kebaikan. Sehingga bila dia rasa tenang kebaikan, dia akan jalan lagi, proses lagi, sehinggalah satu peringkat Allah akan halang dia daripada buat kesalahan dan dosa. Allah halang dia. Dia berdosa tapi Allah halang. Maknanya Allah mudahkan dia untuk bersama dengan kebaikan. Inilah orang yang mukarrabin, orang yang dah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dekat dengan Allah ni, hati dia tenang bersama kebaikan. Jadi kita tengok begitu juga terbalik. Kalau terbaliknya, kita mula rasa tak kisah dosa kita, kita tak kisah kelemahan kita, keaiban kita, kan. Kita rasa tak apalah, mata aku ni tengok apa pun tak apa, tak kira halal haram. Lidah aku ni cakap apa pun tak apa, tak kira halal haram. Cakap aja, contohnya kan. Dan ada satu hadis Nabi, mungkin boleh baca juga ni. Bila tengok buku ni teringat satu hadis Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis ini berkenaan mustahaknya kita jaga lidah. Mustahaknya jaga lidah dan sikap berlebih-lebihan dalam bercakap. Berlebihan ni kadang-kadang kita cakap guna bahasa yang orang tak faham, bahasa sastra. Bahasa mentang-mentanglah dia bahasa Malaysia, bahasa Melayu, dia cakap pun bahasa sastra. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, sabda Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala benci, amat benci dengan orang yang terlalu bersastra. Cakap dia tu sampai orang susah nak faham. Yang memutar-mutarkan lidahnya seperti lembu, yang memutar-mutarkan lidahnya. Lembu dia makan apa? Makan rumput tu, dia putar-putar lidah dia. Dalam hadis yang lain juga, Rasul SAW telah bersabda dalam hadis dari Imam Tirmizi, orang yang paling aku benci, ini yang paling Rasulullah benci. Rasulullah tak sukalah. Bila Rasul tak suka sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun tak suka. Dan yang paling jauh daripadaku pada hari kiamat, orang yang paling jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, ialah orang yang suka membebel, perkataan membebel, dan berlebihan menggunakan bahasa serta mengada-ngada. Dia suka buat sesuatu yang menyebabkan apa yang dipanggil orang rasa tak suka lah, kan. Ngada-ngada ni macam berlebih-lebihan dalam perbuatan dia. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Maka di sinilah kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menggambar kepada kita sensitif. Kita kan latih sensitif. Sensitif dengan mata kita, sensitif dengan telinga kita, sensitif dengan lidah kita, sensitif dengan hati kita. Hati kita ni pun kadang-kadang kita tak perasan dia dosa juga. Apa dosanya? Contohnya kita komplain ke Allah. Allah bagi hujan lebat-lebat ni, kita kata tak best. Kita rasa tak suka. Rasa tak suka. Hati kita komplain. Dia tak cakap dengan orang, tapi hati komplain. Hujan lebat, asyik hujan aja. Asyik hujan aja, susah nak pergi kerja. Kita komplain ke Allah. Itu pun satu dosa juga kan. Kita suuzon pula. Kita buruk sangka dengan Allah. Kan? Kita dah doa, kita semayang dah, puasa dah semua. Kita doa, tiap-tiap hari doa. Nak minta Allah sembuhkan kita. Nak minta Allah selesaikan masalah kita. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tak selesai masalah kita. Allah tak bagi penyelesaian. Kita pun kata, Ya Allah, Ya Allah, kan. Kita rasa macam Allah tak dengar doa kita. Kita suuzon dengan Allah. Kita buruk sangka dengan Allah. Allah dengar tak? Allah dengar. Allah tahu tak? Allah tahu. Allah ada penyelesaian tak masalah kita? Ada. Allah ada penyelesaiannya. Cuma Allah tangguh penyelesaian tadi. Kenapa Allah tangguh? Adalah yang Allah nak bagi. Yang lebih baik daripada apa yang kita diuji tadi. Allah nak bagi mungkin hati kita ni supaya lebih lembut, lebih mudah menyesal dan menangisi dosa, lebih mudah untuk bertaubat pada Allah, lebih mudah untuk bercakap dengan Allah. Kalau Allah tak bagi kita masalah, tak ada kita nak menangis-nangis ke Allah ni. Tak ada. Nak minta ke Allah, tak ada. Minta pun lebih kurang aja. Kenapa? Semua dah senang.
Tapi Allah bagi kita susah. Kenapa Allah bagi susah? Kurang-kurangnya Allah nak lembutkan hati kita. Allah nak ampunkan dosa kita. Allah nak naikkan darjat kita. Allah nak bagi sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ada pada kita. Tapi kita ni pula, bila dah Allah izin masalah tadi, semua tak kira lah siapa-siapa pun lah. Kita sama-sama, kita semua ada masalah. Setahun tak selesai, 2 tahun tak selesai, 3 tahun tak selesai. Ada yang sampai puluh tahun sakit tak sembuh-sembuh. Ada sampai puluh tahun anak hilang, cari anak menangis tiap-tiap hari. Ada yang sampai puluh tahun dalam keadaan diboikot, dipulau oleh keluarga. Keluarga pulaukan dia, kawan-kawan pulaukan dia. Jadi macam-macam masalah yang kita hadapi itu rupa-rupanya bukan supaya kita suuzon, supaya kita buruk sangka, tapi supaya kita baik sangka dengan Allah. Jadi seseorang yang dalam tarbiyah ni dia sensitif. Kalau ada benda tak kena dalam hati dia, dia tengok balik, dia pun bertaubat, dia pun menyesal, dia pun minta balik, minta kepada Allah kebaikan, kekuatan. Tak apa, duduk atas tak apa, insya-Allah. Duduk atas tak apa. Apa namanya? Okey. Jadi sebab itulah kita tengok hati kita. Jadi kalau hati kita mula tak menyesali dosa, kita jaga-jaga. Itu tanda-tanda kita dah mula meringankan tarbiyah. Meringankan proses tarbiyah. Program datang. Kita kata usrah ke, halaqah ke, katibah ke, rehlah ke, jumpa-jumpa dengan kawan-kawan sahabat-sahabat, datang, buat. Tapi hati dah mula tak sensitif dengan dosa kita. Kasar je, kan? Ataupun hati dah mula tak menyesali kelemahan kita, dosa kita, kita tak menyesal. Hati-hati, itu tanda-tanda kita dah mula menjauhi proses tarbiyah. Bila kita menjauh itu sampai peringkat mungkin kita mufarakah pula. Wa yazbillah min zalik. Kita mufarakah ni, kita keluar dah. Itu bahayanya. Jadi taubat ni pintu masuk dan pintu keluar. Orang yang bertaubat, orang yang menyesali, yang sensitif dengan dosa, kelemahan, maka dia memasuki proses tarbiyah. Orang yang tak sensitif dengan dosa, tak menjaga diri daripada kelemahan tadi, dia biar je kelemahan ni, tak nak meningkat, maka dia pintu keluar kepada tarbiyah. Ini bahaya. Sebab tu kita tengok ada orang duduk dalam tarbiyah lama nak programnya, tapi lepas satu peringkat keluar, terus tak mau dah. Yang ini kita tengok anak-anak kita kan, contohnya di sekolah agama tu okey semua, masuk universiti hilang. Kenapa? Proses tu. Sebab tu dalam ayat tu digambarkan kan, yang pertama sekali at-taibun. At-taibun ni pintu masuk, pintu keluar. Yang kedua al-abidun. Orang yang beribadah. Bila bertaubat, bila ada tu baru kita boleh ibadah, baru boleh buat ibadah dengan betul. Bila boleh buat ibadah dengan betul, baru al-hamidun, baru kita boleh nak puji Allah. Baru nak puji Allah. Kalau tak, hati kita nak puji Allah susah, kita puji diri sendiri nanti. Kita rasa kita pandai, kita rasa kita cantik, kita rasa kita handsome, kita rasa kita kuat, kita rasa kita serba boleh. Kita rasa kita. Bila kita rasa kita tu, hijab kita dengan Allah. Bila kita rasa sesuatu tu kita punya, maka kita terhijab dengan Allah. Kita tengok anak, nampak anak tu kita punya, anak kita, bukan anak tu amanah daripada Allah, maka akan terhijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok hidup kita pun sama. Benda yang kita rasa best tu, yang kita suka. Baik, jadi tarbiyah ni perlu berjalan dalam kehidupan kita. Dan kita bincang dalam beberapa siri yang lepas, kita gunakan sekira dalam keadaan musuh menguasai orang beriman, maka kita akan berhadapan dengan golongan-golongan yang merosakkan kita. Nabi kata menyusahkan kita. Dan al-mu'min baina khamsi shidaida. Orang beriman itu di antara 5 kesusahan. Di antara 5 kesusahan. Mukmin yuhasudu, wa munafiqin yabghidu, wa kafirin yuqatilu, wa nafsin tunazi'u, wa syaitanin yudillu. Aqamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis ni Nabi gambarkan kepada kita, hadis yang diriwayatkan oleh Anas
Hadis yang ditakhrijkan oleh Abu Bakar Ibn Lal yang menggambarkan kepada kita tentang 5 benda, 5 golongan yang kita sentuh beberapa semalam kemarin tu. Yang pertama sekali ialah mukmin yuhasudu, iaitu orang mukmin yang dengki. Jadi kita akan berhadapan dengan orang mukmin yang mendengki dengan kita. Dia beriman tapi dia dengki. Dan kemudian kita akan berhadapan dengan munafik, orang-orang munafik yang benci. Dan seterusnya orang kafir yang membarangi kita dan seterusnya lah. Baik. Jadi orang mukmin yang dengki kita dah bincang dah. Dengki ni, hasad ni ialah satu perasaan dalam hati kita kepada seseorang. Yang mana orang itu ada kelebihan tertentu. Ataupun ada sesuatu yang kita rasa kita tak ada. Yang kita rasa kita kurang. Maka kita rasa dengki, hasad dengan dia. Dan hasad yang dimaksudkan di sini yang akan membakar amalan kita itu ialah hasad yang lahir apabila timbul perasaan kita berhajat supaya benda buruk pergi pada dia. Kalau dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali sebut idaratus syarr. Satu perasaan apa? Perasaan kita suka benda buruk berlaku pada orang. Ini pun dosa juga. Kita tengok seseorang marah kat dia, kita nak satu benda buruk kat dia berlaku. Ini pun dosa juga. Ini pun dosa hati juga. Jadi kita tengok orang tarbiyah ni dia sensitif. Bukan saja dia nak baik, tapi dia nak supaya sesuatu yang baik berlaku kepada orang lain. Terutama orang beriman. Sebab tu Allah gambarkan Rasulullah SAW, bagaimana Allah gambarkan orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah ni maknanya macam kita juga. Saudara ni macam kita. Orang beriman macam kita juga. Macam itu. Kemudian orang beriman itu kena berkasih sayang. Sehingga tak sempurna iman sehingga tidak berkasih sayang. Tolong menolong, bantu membantu termasuklah dalam kasih sayang. Jadi kita lihat hasad itu dia akan mengikis iman seorang mukmin. Itu yang bahayanya. Sebab tu dosa yang awal pada manusia kita ingat bunuh Qabil dan Habil. Bunuh. Qabil membunuh Habil. Kita ingat tu dosa yang awal. Dosa yang awal bukan membunuh. Dosa awal hasad. Dengki. Qabil tengok Habil, dia punya korban diterima oleh Allah. Kenapa korban diterima? Dia bagi yang terbaik. Yang seorang lagi bagi yang terburuk, Kemudian dia tengok semua bagus kat dia. Jadi dia rasa iri hati, dia rasa hasad, dengki. Sehingga akhirnya sampai peringkat dia angkat tangan dia, ambil batu, hempuk kepala adik dia. Mati adik dia. Adik dia kata aku nak bunuh engkau. Aku nak bunuh engkau. Dia angkat batu. Aku nak bunuh engkau. Habis dia kata aku takkan angkat tangan aku lawan kau. Sebab aku takut pada Allah. Aku takut pada Allah. Bunuh dia adik dia. Kan? Nampak macam kalah lah orang yang bunuh tu. Yang dibunuh tu. Tak, orang yang dibunuh tu menang. Jadi di sini dosa yang pertama tu ialah hasad. Dia membanding-bandingkan seseorang, kemudian selepas itu dia rasa diri dia ni kurang. Tak patutlah. Aku ni lebih baik patutnya daripada dia. Sebab tu dosa yang pertama iblis pun hasad juga. Kan? Apa berlaku sebab daripada akibat hasad? Allah kata aba wastakbar. Dia tak nak ikut perintah Allah dan dia sombong. Apa? Dia boleh bandingkan. Ini Adam daripada tanah, aku daripada api. Kenapa aku kena hormat dia? Macam itu kan. Kenapa aku kena rokok sujud pada dia? Allah perintah sujud, hormat Adam, bukan sembah Adam. Hormat. Jadi dia kata, kenapa aku daripada api ni? Dia rasa diri dia lebih baik. Hasad dia. Benda bila dia bandingkan. Kan? Kalau kata malaikat daripada cahaya kan. Jadi, perkara hasad inilah yang akan mengikis iman. Iblis, lama dah ada jadi malaikat. Macam malaikat lah. Dia jin macam malaikat. Jadi ketua lagi. Beribadah semua lebih daripada malaikat. Kan? Lama dia jadi orang kenal Allah. Bukan kata iblis tak kenal, tak ada makrifat Allah. Makrifat Allah. Bukan kata tak kenal. Iblis kenal Allah lebih daripada kita. Dari sudut keyakinan itu.
Tetapi oleh kerana ada hasad tadi, yang ada pada Adam tadi menyebabkan iman terkikis. Amalan terkikis. Kan? Dia jadi terhijab daripada al-iman, al-yaqin kepada Allah tadi. Walaupun dia tahu. Sebab tu kita heran kenapa lah iblis ni dia buat begitu. Dia tak tahu ke? Dia tahu. Dia kenal Allah. Lebih daripada kita kenal Allah lagi. Kan? Dia memang tahu. Dia kenal Allah. Dia beribadah lama dah. Kan? Bukan sikit tahun, puluh tahun, ratus tahun. Dia beribadah. Tapi apabila kan timbul Allah uji dengan sesuatu yang lain, iaitu makhluk yang nak dijadikan khalifah, makhluk manusia ni, diuji dengan seseorang makhluk tadi, maka Allah izin kan, penyakit yang tidak boleh dibuang tadi naik sehingga sanggup lawan Allah. Allah perintah, dia tak mau buat. Aba, dia tak nak. Aku tak nak ya Allah. Kan? Aba wastakbar, sombong pula tu. Sombong pula. Sombong ni dia menghina. Sombong ni dia menghina. Dia merendahkan. Maknanya kalau kita ni, kita rasa diri kita baik, itu ujub. Kita takjub dengan diri kita. Kita lebih baik daripada orang lain, itu takjub dengan diri kita. Ujub, berdosa juga dah. Bila kita rendahkan orang, itu sombong, takbur. Takbur. Kita rendahkan dia. Kita tengok dia, kita rendahkan. Lekehkan dia. Itu sombong, takbur. Jadi inilah yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, penyakit umat yang telah menular kepada kamu, iaitu hasad, dengki dan permusuhan. Hasad, dengki dan permusuhan. Jadi permusuhan hasil daripada hasad, dengki lah digambarkan Nabi tadi. Inilah pencukur, pengikis. Maka Nabi kata bukan yang aku maksudkan pencukur rambut, tetapi yang dimaksudkan ialah pencukur, pengikis agama. Agama kita akan dikikis. Jadi kita dah dengarlah cerita kisah bagaimana kedua putera tadi, dan juga bagaimana keadaan iblis dan syaitan. Maka kita tengok, kita sambung sikit pada hari ini, apakah faktor menyebabkan hasad ni? Apa perkara yang menyebabkan hasad, dengki ini? Yang kita petiklah dari sini, daripada kitab Bahtera Penyelamat ni, yang ditulis pula oleh Dr. Fathiah Khan rahimahullah, dah meninggal dah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepadanya amalan yang ganjaran dengan kita membaca tulisan-tulisan dia, dan mudah-mudahan Allah menerima, memberikan barakah kepada kita dengan ilmu yang ada pada dia ini, insya-Allah. Yang pertama kan, sebab faktor menyebabkan hasad, dengki ini yang boleh menyebabkan kita terhakis iman kita, agama kita, menyebabkan berpecah, jamaah boleh berpecah dengan sebab hasad ini, adalah yang paling banyak menimbul, iaitu perasaan permusuhan dan kebencian. Nombor satu, kita rasa bermusuh dengan orang. Bermusuh dengan orang, kita rasa benci. Jadi sebab itu kalau kita ada satu perasaan tak suka dengan orang, bermusuh, dan ada perasaan rasa benci dengan seseorang itu, kan, maka kita hati-hati, dia akan menimbulkan hasad. Dia akan menimbulkan dengki. Yang menyebabkan daripada situ hati kita tak pasal-pasal marah pada orang tu, benci pada orang tu, kita nak sakiti orang tu, nak menyakitkan orang itu. Maka bila tertanamnya dengki daripada permusuhan tadi itu, maka dia akan mengundang, membawa kepada tingkah laku yang negatif, yang agresif, yang akan memuaskan nafsu dia. Dia masa tu nafsu dia ambil. Itu bahaya dia. Nafsu dia ambil, dia sanggup buat apa-apa. Dia sanggup sihir orang tu. Sampai peringkat dia sanggup pergi bomo, kan, buat macam-macam. Jadi di sinilah permusuhan yang akan membangkitkan hasad, dengki, berganding dengan perasaan marah, ghadab. Marah. Ini menjadi marah ni. Kadang orang tak ada apa pun, tengok muka, dia senyum pun salah, dia masam pun salah, dia tolong kita pun salah, dia tak buat apa-apa pun salah, semua salah belaka, kerana dah musuh. Jadi sebab tu kita hari ni nak kena tengok siapa musuh kita. Kita nak kenal musuh. Musuh kita siapa? Musuh kita bukan sahabat-sahabat kita. Musuh kita bukan orang beriman. Musuh kita bukan orang rapat dengan kita. Yang kita bergaduh dengannya itu bukan musuh. Kita bergaduh dengan dia itu bukan musuh. Musuh kita adalah, yang pertama sekali apa? Yang pertama sekali yang nampak adalah syaitan. Syaitan. Itu musuh. Dia bisik-bisik kat kita.
Syaitan. Kemudian nafsu kita sendiri kat dalam. Nafsu kita sendiri. Nanti kita masuk pasal syaitan dengan nafsu kita masuk. Itu musuh. Kemudian manusia yang memang kafir, yang musuh kita. Atau ada musuh. Jadi siapa yang depan kita ni? Yang kita bersisih ni? Kan? Orang beriman. Saudara kita. Dia ada salah tak? Dia ada salah. Dia ada silap tak? Dia ada silap. Tapi bukan menjadi sebab untuk musuh. Jangan jadi sebab musuh. Kita dilarang bermusuhan sesama saudara kita. Tak boleh. Nabi tak bagi. Kan? Kalau ada Rasul tak pandang muka kita. Kan? Kita ni musuh dengan orang beriman. Orang beriman kita kena berkasih sayang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seseorang sehinggalah dia sayang sahabat dia macam mana dia sayang diri dia sendiri. Jadi memang bergaduh-gaduhlah. Memang ada persisih, memang salah. Tapi jangan bermusuh. Jangan berbenci. Tidak halal bagi seorang yang beriman bermusuhan dengan seorang sehingga dia tidak bercakap dengan dia lebih daripada 3 hari. Lebih dari 3 hari tak bercakap. Tak bagi salam. Tidak halal. Maknanya selagi dia tak bercakap, berdosa. Selagi tak bercakap, berdosa. Baik, itu nombor 1. Jadi kita kena hati-hatilah. Sebab kadang-kadang sekarang ni okey. Nanti besok dah ada buat projek sama-sama, nak ternak, nak buat ladang. Kan? Seorang nak tanam jagung, seorang nak ternak ayam. Tanah tu lah dia sikit tanah tu. Sekangkang kera. Kita kena ternak ayam ni. Ayam dah tak ada ni, telur pun tak ada. Tak, kita kena jagung. Kena terjagung. Jagung ni makanan ni. Bergaduh. Lalas tak jadi. Tanah kosong, tak ada orang buat. Bergaduh. Jadi kita bertoleransi. Baik, yang kedua, sebab hasad dengki ini ialah merasa diri mulia. Seorang merasakan dirinya itu lebih baik daripada orang lain, mulia daripada orang lain. Dan dia tidak rela orang lain lebih daripada dia. Orang lain lebih daripada dia. Kadang ada orang yang lebih daripada dia, seperti pangkat, ada kuasa, ilmu, harta. Dia bimbang kalau orang tu akan bersikap sombong kat dia. Jadi orang tu lebih daripada dia, dia tak mahu orang tu lebih daripada dia. Maka dia pun tidak boleh tahan, akhirnya dia pun menanam perasaan dengki pada orang tersebut. Ini merasa diri mulia. Orang Islam, orang beriman duduk dalam tarbiyah, salah satu sifat asas orang duduk dalam tarbiyah yang boleh istiqamah ialah dia rendah diri. At-tawadhu'. Tawadhu' ni orang yang paling mulia, orang yang paling rendah diri. Orang yang paling rendah diri. Di sisi Allah, siapa yang paling tawadhu', dia yang paling mulia. Siapa yang paling tadaruk', tadaruk' ni merasa kita ni fakir di depan Allah. Rasa diri kita ni tak ada apa-apa depan Allah, orang tu Allah naikkan dia, mulia. Jadi kalau nak Rasul SAW kan, contohnya kan, kalau dia makan, dia duduk sama sekali, dia bercakap pun sama. Jadi orang nampak Nabi ni macam orang biasa je. Macam tak ada lebih tinggi sebagainya. Jadi ini sifat merasa diri mulia. Jadi merasa diri mulia itu akan membawa kepada takbur, sombong dan sebagainya lah. Yang ketiga, sifat sombong, takbur. Apa maksud takbur? Dia membesarkan orang lain. Minta maaf. Dia membesarkan diri dia sendiri terhadap orang lain. Cerita. Takbur namanya dia rasa diri lebih hebat daripada orang lain. Memperkecilkan dan memperhambakan orang lain. Dia bukan besarkan diri dia aja. Dia merendahkan orang. Engkau siapa nak tegur aku ni kan? Engkau belajar engineering, engkau belajar sains, aku ustaz. Kau nak tegur aku kan? Engkau tak sekolah agama, aku sekolah agama kan? Engkau siapa kan? Macam itu. Jadi takbur ni dia bukan rasa mulia je. Dia hina orang. Dia rendahkan orang. Kenapa? Kerana dia khawatir nanti orang akan merendah-rendahkan dia. Dia khawatir dia akan hilang kemuliaan. Dia khawatir, dia rendahkan orang supaya orang nampak. Ini macam cerita politik sekarang lah. Kita menang sebab kita rendahkan orang. Jangan pilih dia. Ini kluster mahkamah. Jangan pilih dia, dia penyamun tarbus. Jangan pilih dia.
dia syaitan kan. LGBT kan. Jangan pilih dia. Dia liberal dan plural. Kita rendahkan orang, naikkan diri kita. Tak kira lah yang kita cakap betul tak betul itu belakang lah. Tapi maknanya dia punya trend dia tu. Budaya dia. Terbawa-bawa ke dalam kehidupan kita. Kan? Engkau siapa kan? Engkau tahu tak aku siapa? Itu takbur lah tu. Engkau tahu aku siapa? Bila orang tu buat ni, kau tahu tak aku siapa? Jadi kita kena hati-hati. Kerana dia boleh membawa kepada hasad. Hasad yang bahaya ni. Takbur tu bahaya dah. Yang syirik kepada Allah. Tapi hasad tu, dia akan memakan pula amalan kita. Kemudian yang keempat, ujub. Keempat, ujub. Iaitu orang yang merasa dirinya kan, lebih baik daripada orang lain, dia hairan. Dia hairan diri dia baik. Kenapa aku ni baik? Kenapa aku ni sembahyang khusyuk? Kenapa aku boleh baca Quran lama? Orang lain tak boleh. Dia rasa takjub dengan diri dia. Maknanya dia rasa dirinya tu baiklah. Hebatlah. Dan dia rasa orang lain, kenapa orang lain bodoh? Kenapa orang lain tertinggal? Macam itu kan. Jadi ujub pun sama juga. Kemudian yang kelima, takut terlepas sesuatu tujuan dan habuan. Jadi sesuatu hasad, dia ada hajat sesuatu. Dia ada niat sesuatu. Dia ada matlamat sesuatu. Selalunya dunia. Maka dia takut kehilangan habuan tersebut, tujuan tersebut. Maka dia pun berlumba untuk menyaingi orang tu. Sehingga timbullah hasad, dengki dalam kehidupan dia. Ini yang berlaku. Banyak hari ini. Dan jamaah-jamaah Islam berpecah. Salah satunya kerana tujuan dunia. Yang ada dalam ahli-ahlinya. Bila ahlinya nak mengambil, nak menunggang Islam. Menunggang jamaah. Menunggang sahabat dia. Maka akan timbul hasad. Akan timbul hasad. Maka dia akan burukkan sahabat dia. Pergi jumpa orang, cakap pasal keburukan sahabat dia. Padahal sahabat dia seperjuangan. Kan? Dia akan burukkan, dia akan cakap, tengok ni, kau nak dibuat macam mana. Jadi inilah yang akan membawa kepada kehancuran diri dia dan diri jamaah yang ada. Sahabat-sahabat yang ada. Maka dia akan merasakan dengki kepada saingannya. Kenapa? Dia rasa tak dapat. Maka ini antara perkara yang berlaku. Daripada masa ke masa berlaku kepada ramai orang lah. Iaitu benda inilah akan menjejaskan. Akhirnya tujuan dia nak membolot habuan tersebut. Jadi ada benda projek tu dia nak ambil. Orang lain ikhlas, berkorban. Kan orang lain berada dalam keadaan infak, betul-betul infak. Dia rupa-rupanya ada tujuan lain, nak buat bisnes. Dia ada tujuan lain nak buat bisnes. Kenapa kita nak kena duduk dalam jamaah kumpulan ni? Sebab dalam jamaah ni ada ramai orang. Kita boleh dapat jaringan, networking, bisnes. Boleh tak buat bisnes? Salah ke bisnes? Bisnes tak salah. Tapi bila bisnes menjadi matlamat hidup, salah. Bisnes jadi dalam hati kita, itu salah. Maka ketika itu, kita akan tinggalkan syarak. Kita akan tinggalkan mardatillah. Allah tinggal sebab bisnes tadi. Tambahan hari ini dalam keadaan orang semua susah hidup. Ekonominya dalam keadaan bisnes susah. Jadi kalau boleh kita guna. Sebab tu ada orang menggunakan agama untuk dapatkan duit. Agama orang ini banyak masalah. Jadi orang kepatah balik kepada agama. Maka dia pun keluarkan infak. Tapi saya nak betulkan sedikit pandangan lah. Ada orang kata ustaz-ustaz ni buka madrasah kemudian minta infak. Kan? Yalah ustaz-ustaz ni mungkin tak berapa pandai sangatlah nak mengurus tadi kan, nak generate dana tu tak pandai. Dia tak belajar ekonomi, dia belajar agama je. Tapi jangan kita pandang rendah lah. Kan? Macam mana ustaz ni, dia minta derma untuk madrasah dia, tapi dia pakai kereta Wellfire. Wellfire ke Hellfire? Wellfire. Dia pakai kereta Wellfire besar. Kereta dia besar, Wellfire. Kita pun pakai Proton aja kan, contohlah kan. Kita pun pakai kereta kecil. Kita derma kat dia. Ni apa ustaz ni? Ustaz tu pakai Wellfire sebab ada orang derma Wellfire kat dia. Bukan dia beli Wellfire akan dia baik sangka. Ini kadang berlaku lah. Kita dengar cerita-cerita tu kan. Jadi kita lihat bila dunia menjadi tujuan, maka dia akan jadi macam-macam.
Saya kenal beberapa orang ustaz-ustaz, saya tengok buka madrasah. Memang pakai welfare. Apa lagi satu? Alfat. Besar-besar lah. Satu welfare. Orang yang bagi derma ni orang kaya-kaya. Jadi dia ada kereta banyak. Kereta dia bukan kereta kecil, besar-besar. Dia bagilah kereta dia salah satu. Yang paling kecil, welfare lah tu. Kan? Dia bagi. Ustaz tu pakai lah. Yang bawa anak murid dia sebagainya. Tiba-tiba orang kata, engkau minta derma. Tapi engkau duduk naik kereta welfare. Jadi ini kita kena betulkan lah. Kena betulkan. Ada, saya pernah dengar lah benda ni. Kan? Baik, tetapi dalam hal ini, bila kita takut kehilangan habuan dunia, sehingga kita akan berlaku hasad kepada sahabat kita. Contohnya kan, kita tengok kat pejabat. Ni politik pejabat. Apa politik pejabat? Kan? Kita dengan seorang ni sama level. Katalah cikgu. Tapi ada posisi kosong. Guru kanan. PK Ham ataupun PK Koku. Kan? Koku. Jadi tengah cari ni siapa nak ganti. Kan? Jadi oleh kerana kita takut bimbang. Kita bimbang. Jawatan tu tak dapat kat kita. Maka kita dengki dengan sahabat kita yang ada potensi nak dapat juga. Kita pun ada potensi, maka kita pun buat macam-macam. Sampai maksimum orang Melayu ni sihir. Sihir bagi sakit lah, bagi apa. Ini berlaku. Ada seorang cikgu tu dia mengadu. Dia kena sihir. Kenapa? Sebab dia dilantik jadi PK Ham. Jadi PK, penolong kanan dia panggil. PK Ham. Jadi ada orang-orang yang 2-3 orang tak dapat ni pakai sihir dia. Jumpa macam-macam lah. Takut, jadi tak nak pergi sekolah jadi takut. Kan? Jadi ini hasad. Lahir daripada hasad. Itu kat sekolah. Cikgu. Kalau kat politik, lagi hebat. Kalau politik, lagi hebat. Kalau lagi tinggi, jawatannya lagi besar. Okey. Kemudian seterusnya, yang ke-6 ialah gairah menjadi ketua. Kita nak jadi ketua. Seronok nak jadi ketua sangat. Seronok nak cari populariti. Ini pun akan menimbulkan hasad juga. Seorang itu bercita-cita untuk menjadi manusia yang paling ulung sekali. Tidak ada tolok bandingnya dalam mana-mana cabang kehidupan. Maka kegairahan dia suka dipuji. Suka dipuji. Jadi kita tengok hari ni. Kalau salah satu tanda kan, tak tanya kan. Kita kenal tak Allah? Kita tanya. Kenal Allah. Kalau saya nak tanya dengan kita kan, kita jawab sendiri kan. Kalau orang puji kita, kita suka tak? Kita seronok tak? Orang puji kita seronok tak? Mesti seronok. Maknanya kita tak kenal Allah lagi. Seronok tu kat kita. Kita seronok sebab benda baik kat kita. Itu kata baguslah, yang fitrah kan. Jadi sebenarnya kita seronok sebab orang tu puji lahir daripada Allah yang puji, melalui orang tu bagi kita Allah puji kita. Sebab segala puji hanya pada Allah. Kita masih rasa diri kita ada sesuatu yang hebat, yang layak untuk dipuji. Jadi itu kan. Sedangkan kita baca dalam Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Tiba-tiba kita rasa ada benda kat kita yang berhak untuk dipuji. Maksudnya kita tak kenal Allah lagi. Belum kenal Allah. Hati kita tak kenal Allah. Kita punya akal mungkin kenal dah. Kan? Jadi sebenarnya orang yang berhajat kepada pujian, orang yang berhajat untuk populariti, orang yang berhajat untuk menjadi ketua, maka dia akan, lepas hajat tu, dia akan timbul hasad. Kenapa hasad? Maka dia akan tengok ada orang lain yang lebih baik daripada dia, yang lebih pandai daripada dia, yang boleh menandingi dia, maka hasad pada orang tu. Sebab itu cita-cita nak jadi ketua ni, cita-cita nak jadi popular ni, kan, bukan orang yang beriman. Cita-cita bukan hak tu. Kan, yang itu cita nafsu. Jadi, tapi yang itulah yang dididik dalam masyarakat kita. Pergi sekolah, belajar pandai-pandai, kemudian besok boleh ada jadi pegang jawatan tinggi. Kita didik anak-anak kita kan, boleh kerja baik kan. Boleh dapat jadi orang yang kaya dengan gaji yang tinggi. Kita ajar anak-anak kita kan, cintai dunia. Sebab tu anak-anak kita bila besar memang kerja sungguh, memang belajar sungguh, dia tinggal dengan kita, dia tinggal.
Dengan kita mak ayah tinggal tak kira. Pasal nak cari kerja. Allah Akbar. Alhamdulillah dia tutup. Jadi nak tengok sini kan. Patutnya anak-anak macam mana? Belajar yang jen kan. Ini amal soleh kan. Nanti dapat syurga. Allah redha. Syurga tu apa Umi kan? Syurga tu apa? Syurga ni lepas kita habis dunia ni kan, kita duduk dalam alam arwah atau alam barzah. Lepas tu kita akan Allah masukkan dalam syurga. Ceritalah syurga ni. Kat situ apa kita nak semua ada. Nak main naik kuda ada, nak naik kapal terbang ke apa, semua ada kan. Kalau minum kita suka coklat semua ada kan. Jadi cerita syurga apa? Oh, macam mana syurga ni? Siapa buatkan syurga? Allah bagi. Jadi anak-anak belajar sungguh-sungguh dapat syurga, dapat redha Allah. Dia belajar sungguh-sungguh bukan nak jadi kaya. Itu kita ajar anak kita dengan dunia sebab kita pun dah jadi macam tu. Dulu kenapa belajar tinggi-tinggi? Supaya saya dapat jawatan yang baik, supaya saya dapat gaji yang tinggi, pangkat, nak jadi orang yang berjaya, tapi berjaya kat dunia kan. Jadi itulah gairah menjadi ketua. Populariti ini boleh membawa kepada hasad. Yang ketujuh, busuk hati. Memang hati busuk sungguh. Memang hati ni jahat sungguhlah. Keadaan yang ada seseorang itu bersikap tak suka kepada kebaikan. Bila ada hamba Allah dapat kebaikan, dia tak suka. Bila Allah dah bagi suatu orang tu kebaikan, memang dia tak suka, tak boleh nak tengok orang dapat baik lah. Ini busuk hati. Ini yang digambarkan dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali. Antara perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu ada hasad. Jadi sebab tu kita kena tengok balik. Kalau kita ada perasaan negatif pada sahabat kita, saudara kita, seagama terutamanya, seiman, maka kita bimbang dia akan bawa kepada hasad. Kita menyesal, kita tinggalkan perkara-perkara yang tersebut. Kepada perkara-perkara yang tersebut. Jadi ini satu benda lah ya. Mungkin kita bincang-bincang sikit. Kalau ada apa-apa nak tambah-tambah, tak okey kan? Boleh. InsyaAllah kita sambung bagaimana nak berdepan dengan mukmin dengki. The next one lah. Bagaimana nak kita nak berhadapan orang dengki. Kalau orang dengki dengan kita kan, orang tu dah dengki dengan kita kan, kita cakap dengan dia, apa jadi? Oh, dia kata ni nak tunjuk-tunjuk pandai kat aku macam tu kan. Kita diam, sombong kan. Dah dengki, diam pun salah, cakap pun salah kan. Kita tolong dia, nak tunjuk baik dah tu, dia tolong dia. Nak tunjuk baik ni, dengki kan. Kalau tak tolong, aku susah sikit pun kau tak tolong kan. Hati busuk, dengki juga kan. Jadi orang dengki ni semua yang orang tu buat salah belaka. Baik pun salah, jahat pun salah. Jadi itu dengki. Sebab tu dia jadi buta. Dia buta daripada iman. Tak nampak dah. Basirah lagi. Kalau Dajjal datang, lagi habis. Dajjal datang, orang dengki ni, nanti kita bimbang, basirah dia tertutup, tak nampak. Sebab tu kita bersihkan. Salah satu sifat ahli syurga ni ialah orang yang hatinya bersih pada sesama Muslim. Satu ketika kan, dengar cerita tu kan, Nabi duduk kumpul ramai-ramai sahabat, kemudian Nabi kata sebentar lagi akan masuk seorang ahli syurga. Kan, ingat cerita kan. Lepas tu sahabat bertunggu, siapa dia? Masuk seorang. Kurus saja dia. Dia buka slipper dia, letak kepit slipper dia, masuk dalam, duduk kan. Lepas tu besok sama lagi, akan masuk kejap lagi seorang ahli syurga. 3 kali ya. Sampai sahabat rasa macam mana, apa. Jadi saya seorang sahabat pergi jumpa dia, pergi rumah dia, ziarah. Saya nak minta, kalau boleh saya nak tinggal rumah saudara sekejap. Sebab kan, ayah saya bergaduh. Tak boleh balik rumah ayah saya mengamuk, nanti saya kena pukul apa. Tak apalah, duduklah. Jadi duduk pantau orang tu buat apa amalan dia, ahli syurga ni. Apa amalan ahli syurga ni? Tak adalah bangun malam panjang, menangis, taubat. Tak adalah baca Quran sepanjang-panjangnya, apa semua siang puasa, tak ada. Biasa je. Akhirnya, lepas 3 hari, dia kata, sahabat, sebenarnya saya ni gini. Saya nak tahu je apa amalan ahli syurga ni. Nabi kata, ahli syurga ni. Dia pun berkata, aku tak ada buat amalan apa. Cumanya dia kata, setiap kali sebelum dia tidur tu,
Dia ingat balik lah kan. Dia tak adalah semayang banyak apa semua. Setiap kali sebelum tidur, aku akan bayangkan orang-orang yang aku tak suka ke, orang yang buat salah kat aku ke, aku akan ampunkan, maafkan semua orang. Semua sahabat-sahabat aku, semua keluarga aku, siapa sahaja yang aku pernah berinteraksi, aku maafkan dia, aku berlapang dada dengan dia, aku bersihkan sangka aku pada dia. Rupa-rupanya baik sangka ni, lapang dada ni, memaafkan ni adalah sifat ahli syurga. Dia lebih besar lagi daripada orang yang sembahyang macam-macam tapi hati dia pun macam-macam juga. Ini salah satu sifat ahli syurga. Sebab tu kita ni nak kena tengok balik dengan sahabat-sahabat kita terutamanya. Kita kena banyak baik sangka dengan sahabat-sahabat kita. Dan kita kena sentiasa memaafkan dia. And forgive and forget. Ada orang forgive boleh, forget tak boleh. Kan, forgive and forget. Maafkanlah. Dia ada salah, memang dia salah. Dia ada kelemahan, memang dia ada kelemahan. Dia ada kejahatan, memang dia ada kejahatan. Tetapi kita berada satu tingkatan lebih tinggi daripada dia. Bila kita memaafkan dia, bila kita berlapang dada dengan dia, bila kita tidak ada prasangka dengan dia, maka kita lebih tinggi daripada orang yang kita sangka tadi. Jadi sekarang apa yang sebut tadi, dia akan bawa pada hasad. Ini kita bimbang hasad tu, kita bimbang. Dia akan makan amalan kita. Makan amalan kita. Orang yang dengki ni dia akan cakap buruk pada orang. Dia akan cerita keburukan kan. Akhirnya dia mengumpat. Dosa mengumpat ni lebih bahaya daripada dosa-dosa yang lain. Kenapa? Dosa mengumpat ni, kata Rasulullah SAW, Allah takkan ampunkan sehinggalah orang yang kita ngumpat itu maafkan kita. Dosa fitnah pun sama. Kita fitnah orang, Allah tak ampunkan dosa itu sehingga orang yang kita fitnah itu ampunkan dosa kita. Jadi kita boleh sembahyang, boleh puasa, boleh apa. Tapi bila kita ada dosa dengan manusia, kita kena minta ampun dengan dia. Minta maaf dengan dia. Sama-sama kita merendah dirilah, insya-Allah. Baik, ada apa-apa tambahan tak? Jadi macam mana nak berhadapan dengan orang dengki ni, insya-Allah kita akan bincang dan kita akan sambung lagi. Cumanya cara umumnya, kalau ada orang dengki kat kita, doa kebaikan untuk dia. Doalah. Kita pun sakit hati juga kan. Orang kacau kita, dengki kita, doakan. Bila kita doakan kebaikan, Allah naikkan darjat kita. Antara amalan-amalan yang boleh menyebab jadi asbab masuk syurga tanpa hisap, kita memaafkan kesalahan orang yang buat salah kat kita, yang kita benci kat dia, tak suka, kita maafkan. Antara kesalahan, antara amalan yang boleh menyebabkan masuk syurga tanpa hisap. Antaralah, banyak lagi. Memaafkan, afu. Nabi kata yang memaafkan. Siapa yang memaafkan sahabat saudaranya sehingga dia rasa ni, kalau tu buat salah kan, maka Allah akan mengampunkan dia. Allah akan memaafkan dia. InsyaAllah. Jadi itulah insyaAllah sebagai peringatan untuk pagi ini, untuk hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan diberikan rahmat, barakah. Kita doalah supaya kita tidak dijadikan oleh Allah hati yang keras. Hati keras ni apa? Susah nak patah balik. Susah nak patah balik. Supaya hati kita lembut, terutama dengan orang yang menyakitkan hati kita. Ada tak orang menyakitkan hati kita? Banyak kan. Ada tak orang buat salah kita? Ramai. Ada tak orang yang buat benda tak elok dekat kita? Banyak. Tapi kan, kebaikan tadi tu, kita maafkan dia. Kita jangan berdengki dengan dia, berhasad. Kenapa? Kan itu akan menyebabkan kita rosak. Kita sendiri rosak kan. Bukan orang tu tak ada apa pun. Kita yang rosak. InsyaAllah. Jadi kita, inilah antara panduan Nabi SAW supaya kita tidak menjadi mukmin yang dengki, dan kita kena berhati-hati dengan mukmin yang dengki. Kerana mukmin yang dengki, dia akan buat macam-macam. Dia akan buat macam-macam. Maka Nabi gambarkan kena berhati-hati. Berhati-hati dengan mukmin yang dengki itu, supaya dia tidak mendapat sesuatu yang susah, yang payah daripada itu, sehingga jauh daripada Allah pula, insya-Allah.
Boleh kau dah, insya-Allah. Untuk hari ni. Ada tambahan soalan ke tambah? Ada apa? Selalunya kalau buat seorang-seorang tak ada orang nak tanya kan. Sekarang ni mungkin ada orang ni kan. Saya ada di rumah sahabat kita, alhamdulillah Tok Ki dan Kak Zah ni. Di sinilah alhamdulillah sama dengan kawan-kawan kita sisi Terengganu. Insya-Allah. Jadi ada orang lah kat depan ni. Bukan seorang-seorang. Munafik yang memusuhi kita tu ataupun munafik yang benci pada kita kan. Yang ini ada, lepas ni ada cerita pasal munafik pula. Jadi munafik ni kan, kita tengok dia, kita tahu dia munafik, katalah kita tahu memang dia kan. Kita kena buat baik dengan dia juga, tapi kita kena berhati-hati. Allah suruh kita berhati-hati munafik ni. Tapi kalau kita boleh buat, kita buat baik dalam rangka nak ajak dia kepada Islam lah kan, macam itu. Munafik ni lain sikit. Munafik ni lain sikit daripada yang ni mukmin. Dia ada peluang lagi nak bertaubat, menyesal. Kan, munafik ni memang dia kafir. Munafik ni punya hati dia tu memang tak ada iman. Dan dia memang benci dengan orang Islam. Itu munafik. Yang mukmin ni dia ada takbur, dia ada wujub, ada sangka-sangka kan, sifat-sifat buruk. Jadi kalau dia proses yang tu, insya-Allah hilang, tak ada apa. Allah ampunkan dosa dia. Tapi munafik ni memang dia kufur ke Allah. Hati dia itulah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka kata beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, wa ma hum bimumin, tapi sebenarnya tak beriman. Ya, hati tak iman. Itu munafik. Munafik ni kan, dia sama dengan musuh juga. Sebenarnya insya-Allah lepas ni kita akan bincang munafik pula. Wallahu a'lam. Yang pertama sekali, kita nak rasa kita akan jumpa Allah anytime. Maknanya mungkin tengah hari ni kita mati. Kan? Mungkin sekejap lagi ke, tengah minum tercekik, makan tercekik. Maknanya kita sentiasa rasa nak kembali ke Allah. Malu kita kembali pada Allah bersama dosa. Malu sangat. Allah bagi nikmat, Allah bagi kita rahmat, Allah bagi macam-macam. Jadi nombor satu, timbulkan perasaan malu. Malu nak jumpa Allah dalam keadaan kita ada dosa. Maknanya kita ada dosa, tak taubatlah. Dosa tu memang ada, tak taubat. Kemudian takut dosa tu akan jadi sebab murka Allah. Murka Allah ni hebat sangat. Siapa orang yang paling kita sayang? Katalah ayah kita, mak kita, ataupun suami kita, isteri kita. Kita sayang kat dia. Dia murka kat kita, dia marah kat kita, dia tinggalkan kita. Maka kita rasa susah sangat. Tapi Allah bukan murka ditinggalkan saja, dia azab. Jadi kita nak timbul perasaan tu lah. Orang yang terbaik ialah orang yang meninggalkan dunia kerana bertaubat. Jadi sentiasa bertaubat. Jadi jangan cita-cita buat dosa. Cita-cita nak buat dosa ni jangan ada. Jadi kalau ada je cita-cita nak buat dosa atau cenderung pada dosa, maka itu juga satu kelalaian yang bawa dosa. Itu pun dosa juga. Jadi kita tak nak berdosa, tak nak buat dosa. Tapi kita buat, terlupa ke, buat lalai ke kan. Itu kita minta ampun. Tapi jangan ada cita-cita nak buat dosa. Cita-cita nak buat maksiat, jangan. Cita-cita pun tak nak. Cita-cita ni lintasan. Lintasan ni dari syaitan. Macam sekarang kan. Kita nak rasa hidup aku ni hanya bermanfaat kalau aku berjuang. Berjuang ni apa? Ada jihad, dakwah dan tarbiyah. Itu berjuang. Apa tujuan jihad, dakwah dan tarbiyah ini? Untuk tegakkan Islam. Itu je. Jadi apa yang saya buat, apa yang saya cakap, apa yang berlaku, semua nak tegakkan Islam. Itu je. Ini benda yang kita nak kena ulang-ulang.
Jadi bila nak tegakkan Islam, maknanya kita nak runtuhkan jahiliah. Maka dosa lah nombor satu. So kita tak nak buat dosa. Kita tahu benda tu dosa, tak nak buat, tak nak cerita-cerita pun. Jadi bila kita rasa macam itu, insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan untuk sentiasa bertaubat. Tapi semuanya memang mula dengan kenal Allah jugalah. Kena kenal Allah juga. Mula dengan makrifat Allah juga. Bila kita kenal Allah tu, kita nampak flash ni kan, nampak ni apa ni dipanggil ni, termos lah. Ni termos. Nampak termos kan? Nampak termos ni, kita tak nak nampak termos sahaja. Kita nak nampak di sini ada perbuatan Allah, ada sifat Allah. Ar-Rahmannya Allah, Rahimnya Allah, ada qudrah, iradah, kan, sifat Allah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Jadi ada sifat Allah. Jadi tengok tu, kita melihat wujudnya ini sebab wujudnya Allah. Wujud ini tanda Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita latih diri kita sentiasa nak kenal Allah. Satu sifat Allah. Kan? Ar-Rahman. Jadi kita tengok satu ni Rahmannya Allah, Rahmannya Allah, Rahimnya Allah, Rahim kita ingat. Jadi bila kita ingat macam itu, hati kita akan lembut. Itulah kuncinya. Hati lembut, hati bercahaya, mudah bertaubat. Kalau hati kita keras, tak ada cahaya, susah nak taubat. Jadi kita kena lembutkan dengan kenal Allah. Tengok sesuatu, ini makhluk Allah. Tapi bila kita tengok handphone, susah nak ingat Allah. Sebab dalam dia macam-macam. Kan? Kecuali benda tu betul-betul kita tengok, dapat ingat Allah. Jadi mengingati Allah tu, mengenal Allah, dia akan membuka taubat. Akan membuka juga rasa mudah nak bertaubat. Sebab kita tak kenal Allah lah, kita tak bertaubat pada Allah. Tak kenal Allah lah, kita tak sayang Allah, sayang dosa. Jadi kenal Allah jugalah sebenarnya. Kan? Iman, apa ni kita kata, permulaan agama tu mengenal Allah, ma'rifatullah. Dan akhir-akhir zaman ni kita kena tingkatkan mentauhidkan Allah, muwahhidin. Kenal Allah, kena sentiasa kita kena kembali. Apa maksud hubungan dengan Allah? Bukan maksud hubungan Allah sembahyang puasa tu. Itu beribadah. Maksud hubungan Allah, hati kita mengenal Allah. Itu nombor satu. Tengok pokok, tak nampak pokok sahaja, nampak yang menjadikan pokok. Maknanya mengetahui kuasa Allah, sifat Allah, kan, perbuatan Allah. Itu maksud dia. Tapi kalau setengah-setengah ulama-ulama ustaz lah, daripada pahaman-pahaman yang dipanggil Wahabi ni, dia tak suka macam tu. Dia bantai, dia tak suka. Dia kata ini semua akan menuju kepada wahdatul wujud. Dia bukan wahdatul wujud, dia kena faham konsep. Dia bukan faham, dia bukan wahdatul wujud. Dia akan ada beza antara al-khaliq dengan al-makhluk. Khaliq itu Tuhan, makhluk itu yang dijadikan. Yang menjadikan, yang dijadikan. Dia akan ada beza. Kan? Kita kata semua ni perbuatan Allah, maka kita ni Allah. Betul ke? Salah kan? Kita makhluk kan? Tetapi di sebalik pergerakan kita tu adanya kuasa Allah. Yang kita nampak tu sebenarnya adalah kuasa Allah. Jadi dia kata jangan fikir macam tu, dia kata. Tapi masalahnya tak akan sampai kepada Allah sehingga hati kita dapat merasai sifat-sifat Allah. Tak apalah, tu secara metodologi je insya-Allah. Boleh ke? Ada soalan ni? Ada soalan ni? Okay, alhamdulillah. Ajar Misrah. Ajar Misrah. Baik. Ada lagi? Nak tambah? Kokok Toki tambah sikit. Abang Mi. Ada nak tambah-tambah sikit. Nak cerita pengalaman orang dengki macam mana? Ada tak orang dengki kat Abang Mi? Masa kerja? Tak ada lah. Oh, dia orang yang baik, orang suka, orang sayang semua kan. Cikgu. Ada orang dengki tak kat sekolah? Biasa. Tak ada orang dengki lah. Alhamdulillah. Mungkin kita low profile kot. Orang tak nampak kita ni mengancam kan. Orang tak nak peduli benda tu. Alhamdulillah. Jadi
Kan? Kita hati-hati je lah kalau ada kan. Itu. Yang penting kita tak ada benda tu. Orang nak ada, kita tak ada apa-apa. Kita tak ada. Khair insya-Allah. So mudah-mudahan Allah ampunkan segala kelemahan kita, Allah ampunkan segala keaiban kita. Allah berikan kita kekuatan untuk islah diri kita, baiki diri kita insya-Allah. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik fathikallahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladzi la yakhbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.